Dan apa kita nak bincangkan hari ini berkaitan dengan VSN 2030, peranan ISN dalam VSN 2030. Dan Kementerian Belia dan Sukan KBS sendiri telah pun melancarkan Visi Sukan Negara atau VSN 2030 yang menggariskan segala program sukan yang ada di Malaysia. Difahamkan penggiat dan pengamal sukan kini mereka berpeluang untuk terlibat secara langsung dalam penggubalan dasar pembangunan sukan negara bagi tempoh sedekad ini menerusi kanvas Visi Sukan Negara VSN 2030. Kejap lagi kita akan cuba mendapatkan Encik Ahmad Faizal Mat Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN, untuk melihat apakah peranan ISN dalam VSN 2030. Ada pelbagai persoalan yang akan kita cuba dapatkan pencerahan dari segi apa itu Visi Sukan Negara ataupun VSN 2030, bagaimana dari segi rasional visi sukan ini, dan yang paling penting peranan ISN dalam menjayakan dan juga memeriahkan lagi VSN 2030. Dan apa yang pasti, rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang budaya, geografi dan ekonomi mampu untuk memberikan pendapat mereka untuk tempoh 10 tahun melalui beberapa sesi libat urus secara bersemuka dan maya, perbincangan kumpulan fokus dan menerusi laman web Canvas VSN 2030. Saya pasti ramai juga yang telah pun mengikuti cuba untuk mencari maklumat berkaitan dengan VSN 2030 ini. Bukan apa, kalau ikutkan apa yang telah pun digariskan juga sebenarnya sebagai contoh untuk mencari dan juga menggilak bakat-bakat baru menerusi kecemerlangan sukan yang telah pun kita peroleh sebelum ini. Contohnya macam nama-nama besar yang ada di Malaysia. Datuk Lee Chong Wei, kita ada Datuk Nicole David, Charlene Zulkifli, Pandalela Rinong, Muhammad Azizul Hasni Awang dan Farah N. Abdul Hadi. Kita nak lebih ramai lagi bakat-bakat baru, atlet-atlet yang mampu untuk menjulang nama negara kita, Malaysia, di persada antarabangsa. Jadi segala persoalan rakyat Malaysia berkaitan dengan harapan, aspirasi seperti yang rakyat mahukan, contohnya seperti infrastruktur sukan yang berkualiti di bandar maupun di desa, proses pencarian bakat yang adil tanpa meninggalkan sesiapa dari segi kemudahan sukan untuk warga, kurang upaya OKU serta industri sukan itu sendiri sebagai sumber kekayaan baru akan menjadi citra utama kepada VSN 2030. Itu yang pastinya. Dan paling penting juga untuk kita melihat kepada bidang-bidang yang menjadi tumpuan dalam VSN 2030. Antaranya berkaitan dengan bidang tumpuan pembudayaan sukan, pembangunan bakat, kegemilangan sukan, hak sukan, pemerkasaan industri sukan dan profesionalisme. Semuanya kita akan perincikan seketika nanti menerusi temu bual yang akan kita langsungkan bersama-sama Encik Ahmad Faizal Mat Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara. Dan selain pada itu, apa yang pastinya juga bila kita bercakap mengenai VSN ini, apa yang menjadi pokok yang perlu diberikan keutamaan, apa yang perlu digerakkan. Sebelum ini pernah dinyatakan sudah sampai masanya untuk negara kita Malaysia menggerakkan seluruh ekosistem sukan kita ni. Bila kita melihat sebagai contoh kejayaan negara-negara yang berjaya dalam sukan, pastinya mereka mempunyai formula ataupun resepi yang tersendiri. Ia berkaitan dengan penyertaan awam. Itu yang dinyatakan. Masalahnya kalau di Malaysia, sejauh mana penyertaan, penglibatan awam rakyat Malaysia dalam industri sukan tanah air sendiri. Dan Malaysia sememangnya kita pasti merupakan sebuah negara yang cintakan sukan. Cuma sekarang ini adalah bagaimana untuk memupuk minat dalam sukan ke tahap yang seterusnya setara dengan negara-negara yang berjaya dalam sukan. Segala-galanya kita akan bincangkan kejap je lagi kalau kita boleh perincikan yang selebihnya berkaitan dengan segala maklumat, pandangan, kritikan dan harapan mengenai VSN 2030 ini. Sebenarnya anda boleh lontarkan menerusi laman sesawang www.vsn2030.my. Dan pastinya apa yang kita nak bincangkan sekejap lagi ini akan membawa makna VSN 2030 ialah garapan kepada harapan anda, kita semua, rakyat Malaysia. Sebab kanvas ini sebenar-benarnya adalah milik kita bersama untuk kita tampil ke hadapan, coret dan lakarkan kanvas ini dengan suara dan harapan kita sebagai rakyat Malaysia dalam kita nak mempertingkatkan lagi, memperkasakan lagi industri sukan tanah air. Dan banyak perkara yang kita bincangkan sebenarnya menerusi program malam ini, peranan ISN dalam VSN 2030. Kita masih lagi cuba untuk mendapatkan Cik Ahmad Faizal Mat Ramli, Ketua
Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara untuk kita bertanyakan beberapa persoalan. Kita masih lagi dalam usaha untuk mendapatkan Encik Ahmad Faizal Ramli untuk memberikan lebih penerangan, sebab sekarang ini kita nak lihat dari sudut peranan ISN itu sendiri dalam VSN 2030. Okey, kalau bersedia kita akan bersama-sama dengan Encik Ahmad Faizal ketika ini. Bersedia ataupun tidak? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Akhirnya dapat juga kita hubungi Encik Ahmad Faizal. Sebelum kita pergi lebih jauh dalam masa yang kita ada ni, perkara pertama yang saya sendiri nak tahu, apa itu visi Sukan Negara atau VSN 2030 ni? Pastinya kita pastikan ini dalam proses untuk menggubal sebuah dokumen visi yang kita panggil visi Sukan Negara, menggariskan dan Sukan Negara untuk saya kira ini adalah satu polisi ataupun policy action oleh kerajaan mendapatkan idea, inspirasi dan juga pandangan daripada seluruh komuniti dan rakyat Malaysia dalam kita bergubal satu polisi Sukan Negara untuk seperti datang. Dan adalah menjadi hasrat KPS sendiri untuk menyaksikan dokumen ini sebagai satu dokumen yang penting dalam kita menuju ke arah pemeran bersama 2030, SDG 2030 dan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara bersatukan 10 tahun akan datang. Okey, baik. Okey. Pendekatan yang dibuat. Okey, Cik Ahmad Faizal. Saya harus hentikan seketika sebab line kat sini tak berapa nak jelas. Kita akan cuba hubungi kembali. Okey? Okey, kita akan kongsikan lebih lagi, dapatkan Cik Ahmad Faizal supaya line supaya lebih clear untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan visi Sukan Negara VSN 2030. Nak tahu juga dari segi apakah rasionalnya visi Sukan Negara ini, juga apakah komponen utama VSN 2030. Semuanya kita akan bincangkan kejap lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, kita kembali untuk ruang bicara peranan ISN dalam VSN 2030. Masih lagi bersama-sama Encik Ahmad Faizal Ramli. Kita terus saja bersama Encik Ahmad Faizal. Cik Faizal? Cik Faizal? Okey, baru jelas sedikit. Mungkin boleh ulang sedikit berkaitan dengan visi Sukan Negara VSN 2030 sebab tadi tak berapa nak jelas. Okey. KBS pada masa ini masih dalam sebuah dokumen visi Sukan Negara yang akan menggariskan perancangan Sukan Negara untuk tempoh 10 tahun. Dan saya kira usaha KBS dengan polisi action KBS dan kerajaan Malaysia untuk satu dokumen polisi perancangan komprehensif, sepadu dan kolektif. Dan semestinya ini adalah usaha kita bersama-sama dalam negara dan Sukan Negara wawasan kemampuan sama 2030 ke Sustainable Nation 2030. Dan pendekatan yang dibuat terhadap pembentukan negara ini adalah bersifat aktif, inklusif dan komprehensif dengan hasrat untuk mengintegrasikan sukan itu sendiri. Okey, dengan konsepnya daripada komuniti kepada komuniti. Baik, satu lagi perkara yang saya nak tahu adalah berkaitan dengan apakah rasional visi Sukan Negara. Rasional pembentukan VSN ini meletakkan Malaysia sebagai pesaing utama dalam sukan antarabangsa 10 tahun akan datang. Pertemuan yang pencapaian sukan yang cemerlang di negara antarabangsa dengan disokong oleh sebuah industri sukan yang profesional, integriti, etika dalam kita membawa sukan ke tahap yang lebih baik. Dan pastinya ini memerlukan satu sumbangan dan juga kesepakatan bukan saja daripada sisi kerajaan tetapi juga sumbangan sistem sukan itu sendiri, industri, rakyat sendiri, para developer, para guru, para atlet, mereka semua yang berperan membangunkan sukan negara ini. Dan dalam pasca pendatangan ini kita menghadapi satu cabaran yang besar untuk membangunkan kembali dan memulih, rebuild dan recover pandemik
Dan saya kira untuk terusan dokumen VSN 23 ini satu living document dan kita akan bersama-sama dalam tempoh kurs ini 3 bulan dari April, Mei hingga Jun dapatkan aspirasi dia, cita-cita, idaman rakyat Malaysia terhadap inspirasi ataupun aspirasi mereka untuk negara. Okey, baik. Dan selain daripada itu juga ya, kita akan cuba juga untuk menghubungi semula Cik Ahmad Faizal, sebab sekarang ini tidak berapa jelas juga sebenarnya. Kita akan cuba hubungi semula. Kita kembali selepas ini untuk lebih lagi berkaitan dengan komponen utama VSN 2030. Okey, kita teruskan dengan beberapa persoalan lagi yang akan kita bincangkan ketika ini. Okey, boleh hubungi Encik Ahmad Faizal sekarang. Okey, apa yang dinyatakan sebentar tadi bagi anda yang tidak berapa jelas ia berkaitan dengan rasional visi sukan negara yang dinyatakan adalah untuk meletakkan Malaysia sebagai pesaing utama dalam lanskap sukan global disokong oleh industri sukan yang mapan dari segi pencapaian sukan yang cemerlang di peringkat antarabangsa dengan disokong oleh sebuah industri sukan yang profesional, diiktiraf dan bernilai tinggi selain mendukung aspirasi dan prinsip wawasan kemakmuran bersama 2030 untuk memastikan agenda pembangunan sukan mendukung aspirasi dan prinsip dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Seterusnya dari segi rasionalisasi yang lain adalah menyokong pelaksanaan agenda 2030. Menyokong pelaksanaan agenda 2030 ini adalah menjurus kepada Sustainable Development Goals United Nations, prinsip pembangunan yang inklusif dan lestari yang menjadi keutamaan. Selain daripada itu, memanfaatkan pengaplikasian teknologi yang berkembang pesat selari dengan era digital terkini yang perlu dimanfaatkan dalam membangunkan pelbagai bidang sukan yang ada di negara kita. Dan satu lagi perkara dinyatakan juga sebenarnya berkaitan dengan kemunculan sukan-sukan baru perlu diberi peluang sama rata untuk terus berkembang di Malaysia supaya kita dapat berada setaraf dengan negara-negara yang lebih maju dan mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan ini sendiri. Dan turut dinyatakan di awal tadi berkaitan dengan hasrat untuk menjadikan negara Malaysia ini sebagai negara yang bersukan dengan misi membudayakan sukan sebagai pemangkin sosioekonomi dan teras kualiti hidup dan perancangan pembangunan sukan negara yang kolektif, inklusif dan komprehensif berkonsepkan daripada komuniti kepada komuniti. Turut dinyatakan sebuah dokumen yang akan menggariskan teras-teras utama, fokus-fokus baru dan pendekatan berimpak tinggi dalam memperkasa pembangunan sukan negara dengan sasaran keberhasilan yang lebih jelas dan pelaksanaan yang lebih terancang. Okey, kita terus saja bersama-sama Encik Ahmad Faizal Ramli untuk kita dapatkan perkembangan berkaitan dengan ISN, peranan ISN dan VSN 2030. Encik Ahmad Faizal di talian. Hello. Ya, saya. Okey, baik. Kita nak tahu apakah komponen utama VSN 2030 yang telah pun digariskan? Dalam VSN ini, pada asasnya kita menggariskan beberapa teras utama lah. Ya. Okay. Antara teras utamanya adalah kecemerlangan sukan, sukan untuk semua, hub Malaysia sebagai hub sukan, kemudian penguasaan dinasti sukan dan juga profesionalisme dalam takbiran sukan. Dan semua ini merupakan sebahagian daripada teras-teras yang kita letakkan dalam kanvas visi sukan negara sebagai satu panduan kepada rakyat Malaysia untuk mereka memberikan saranan dan pandangan mereka melalui kanvas visi sukan negara tersebut. Dan kanvas ini merupakan satu kaedah yang dibangunkan oleh KBS untuk supaya rakyat semua dapat secara interaktif dan atas talian menyuarakan aspirasi mereka. Dan ke-6 teras ini kita kira sebagai asas kepada bentukan visi sukan negara ini kelak. Itu yang kita boleh katakan untuk kanvas inilah. Yeah. Dan kanvas ini telah dilancarkan pada bulan April yang lepas. Dan kita boleh akses kanvas ini di VSN2030.my. Dan yang terbuka sehingga bulan Jun nanti. Yeah. Dan pihak KBS sendiri menyeru dan juga menjemput rakyat Malaysia daripada pelbagai peringkat untuk menyampaikan aspirasi mereka, cadangan mereka, impian mereka untuk sukan Malaysia
dalam kita mendapatkan idea yang lebih bernas dan juga lebih mantap bagi pembentukan dan penulisan VSN ini kelak. Dan saya kira ini adalah satu usaha KBS dalam merakyatkan sukan itu sendiri dan mendapatkan, kerana kita tahu pada masa ini era government atau kerajaan mengetahui segalanya tak berakhir. Jadi aspek penyertaan rakyat dalam pembuatan polisi, aspek inklusiviti itu sendiri merupakan satu perkara yang penting dalam kita, terutama dalam formulasi satu visi yang penting bagi sukan negara ini. Okey, dan difahamkan juga apa yang dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Marikanaina. Mereka juga menyatakan bahawa bakal menjadi permulaan pendemokrasian sukan. Apa pula pandangan ISN tentang VSN 2030 ni? Sememangnya dalam kita berkatakan tentang peranan ISN dalam bisnes sukan ini, terdapat beberapa elemen yang penting. Kalau kita lihat di peringkat global, trend yang berlaku adalah kita dapat lihat aspek pendigitalan, inovasi, aplikasi teknologi telah menjadi satu trend yang besar di peringkat global. Dan kita dapat lihat kemunculan millennials sebagai golongan baru yang mereka terdedah kepada social media. Mereka menginginkan bahan-bahan berkualiti di peringkat social media, di peringkat media itu sendiri, dan mereka adalah tech savvy. Mereka menggunakan mobile app, menggunakan smartphone untuk berkomunikasi. Jadi kita dapat lihat mereka ini merupakan satu generasi yang sangat peka kepada teknologi dan mereka sendiri sama ada sebagai atlet, sebagai peminat sukan, mereka adalah konsumer kepada produk-produk sukan ini. Dan kita dapat lihat mereka ini juga adalah golongan yang pada masa ini sangat terlibat rapat dengan sukan. Mereka sebagai ibu bapa sekarang, kita dapat lihat trend berlaku, mereka hantar anak-anak mereka ke akademi-akademi sukan. Kita dapat tengok mereka anak-anak mereka terlibat dalam pelbagai sukan di peringkat grassroots, peringkat akar umbi, taekwondo, bola sepak, olahraga, larian. Mereka ni beberapa yang aktif. Dan kita harus sambut ini dan bantu mereka ini sebagai satu, anggap mereka sebagai satu kumpulan yang penting dalam kita memacu Malaysia dalam 10 tahun lagi menjadi sebuah negara bersukan. Dan ini saya rasa satu pendekatan yang kita sama-sama perlu halusi dan gunakan data-data yang kita dapat dari segi penganalisa terhadap golongan ini dan bagaimana kita nak gunakan ini, data-data ini untuk kita tarik mereka, mengetahui minat mereka, demografi kumpulan ini, habit mereka dalam sukan. Dan saya rasa ini akan menjadi satu critical point lah dalam kita menikmati sukan mereka Malaysia dalam 10 tahun datang dari segi industri itu sendiri. Dan bagi ISN, kami memang selama ini memacu aspek sport science, perubatan sukan dan inovasi dalam sukan. Dan ISN akan terus bersama-sama dengan KBS untuk memainkan peranan untuk mewujudkan pelbagai ekosistem yang baik dari segi inovasi dan teknologi, memaklumkan dan juga menambahkan lagi ilmu-ilmu dalam aspek sains sukan dan sebagainya. Kerana kita dapat lihat juga pada masa ini rakyat telah minat terhadap sukan tu ramai. Ramai telah terlibat secara aktif peringkat amatur. Kita ada weekend warriors. Mereka semua terlibat. Mereka menggunakan smartwatch untuk mengetahui aspek-aspek latihan mereka, larian mereka, kayuhan mereka, training basikal. Mereka menggunakan pelbagai aplikasi untuk berlatih, untuk bertanding atas talian. So, jadi aspek-aspek analitik ini saya rasa bukan saja sekarang menjadi ikutan di peringkat high performance ataupun peringkat atlet elite, tapi juga di peringkat amatur. Dan saya rasa ini satu perkembangan yang baik untuk sukan negara. Dan ini adalah satu trend yang kita sama-sama perlu faham dan perlu perkasakan
dan bawa ni ke satu tahap yang lebih baik. Mampukah VSN 2030 ni capai matlamatnya? Dan saya nak tahu juga apa peri pentingnya untuk kita melihat bidang sukan ni sebagai sumber inspirasi. Kalau kita dapat lihat keberkesanan ataupun kejayaan satu polisi itu memerlukan satu kesepakatan bersama, dan kita dapat lihat kita semua tahu bahawa sukan ini merupakan milik rakyat. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang sukakan sukan, dan cabaran kita pada masa ini adalah bagaimana untuk mengambil minat ini dan menjadikannya sebagai satu gerakan yang besar. Kerana kebergantungan kepada kerajaan pada masa ini boleh katakan agak tinggi, dan kita harus mencari satu formula, satu model di mana partisipasi semua peringkat dari segi pihak industri, dari segi peringkat komuniti, peringkat pelibatan pihak swasta, public-private partnership, ini semua akan jadi satu formula yang kita akan rangka. Bagi memastikan bahawa kita bergerak ke arah satu hasrat yang sama, ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara bersukan dengan industri yang aktif dan mampan. Okey, baik. Cik Ahmad Faizal, bersediakah ISN untuk terima cadangan ataupun idea daripada orang ramai? Ya, sememangnya dalam proses kita memformulasi VSN 2030 ini, kami mengambil idea dan juga terbuka untuk mendengar idea dan juga cadangan daripada pemegang taruh kita. Utamanya kalau ISN ni kami telah membuat beberapa sesi town hall secara digital dengan akademia sukan, dengan mereka-mereka yang terlibat dalam research and development dalam sukan, dan juga para pemain industri. Dan banyak idea-idea yang telah kami terima dan kami sedang perhalusi, dan saya kira semua idea mereka ni amat bernas dan sangat relevan dalam kita bergerak ke arah satu ekosistem sukan yang lebih baik untuk Malaysia. Ya, okey, baik. Terima kasih Cik Ahmad Faizal kerana bersama-sama kami menceritakan juga memperincikan berkaitan dengan peranan ISN dalam VSN 2030. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama Encik Ahmad Faizal Mat Ramli yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN, dan apa yang dinyatakan juga segala maklumat, segala kritikan dan juga harapan rakyat Malaysia mengenai visi Sukan Negara 2030 anda boleh lontarkan ataupun hantar melalui laman sawang www.vsn2030.my. Apa yang anda harapkan itulah akan digarap, akan dicoret dan dilakarkan untuk visi Sukan Negara 2030. Baiklah, sampai di sini dulu untuk Ruang Bicara edisi malam ini. Saya Zian Nasir, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.